Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada hari ini kita sedang berada dalam bulan Syaban dan kurang lebih satu minggu akan datang kita akan berhadapan dengan Ramadan Al-Mubarak. Jadi pada hari ini Ustaz ataupun saya ingin menceritakan ulang kaji sedikit sahaja berkenaan dengan puasa, ibadah puasa yang kita akan laksanakan pada minggu depan insya-Allah taala. Moga-moga Allah SWT memanjangkan usia kita untuk sampai bulan Ramadan. Jadi dalam video ulang kaji ringkas pada hari ini kita ingin melihat pengertian ibadah puasa itu secara ringkas. Yang pertama, kalau kita lihat pengertian ibadah puasa ialah dari sudut bahasanya menahan diri daripada pelbagai perkara-perkara lah. Jadi cuma kita nak bagi penekanan di sinilah mengikut makna istilah yang bermaksud kita menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa bermula bila? Bermula daripada terbit matahari sehinggalah terbenamnya matahari. Yang disertakan dengan niat. Di manakah disertakan dengan niat? Niat bermula. Bermulanya niat seseorang untuk berpuasa ialah pada waktu malam. Malam harinya kita dah mula niat. Sehinggalah waktu bersahur kita kena niatlah dalam hati aku nak puasa besok kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan niat itu berkekalan sehinggalah kita berbuka puasa. Sebab itu disebutkan di sinilah disertakan dengan niat. Baik, anak-anak, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, apabila kita menyebut tentang niat tadi, kita lihat beberapa perkara yang berkaitan dengan niat. Baik, niat. Kita ada dua jenis niat. Satu niat di mana kita niat puasa sebulan terus. Kita takut dalam hari-hari bulan Ramadan itu kita terlupa untuk niat, maka niat begini adalah berguna. Macam mana lafaz dia? Lafaznya nawaitu sauma syahri Ramadan kullihi lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa pada sebulan bulan Ramadan seluruhnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini niat sebulan puasa. Maknanya kaedah untuk kita menjaga puasa agar kita tidak terlepas daripada melaksanakan ibadah puasa sebab kita terlupa niat. Maka kita niat bila masuk saja waktu maghrib bulan Ramadan, kita dah boleh mula meniat nawaitu sauma syahri Ramadan kullihi lillahi ta'ala. Khususnya selepas solat tarawih lah kita mula dah niat sampai ke pagi besok. Baik, seterusnya kita tengok pada niat harian. Setiap hari kita berniat. Biasa ada masjid-masjid yang apabila selesai saja solat tarawih, mereka mula melantunkan niat ini. Niat adalah di dalam hati. Yang kita sebut pada hari ini adalah lafaz sahaja. Lafaz adalah untuk membantu, mempermudahkan kita niat di dalam hati. Apakah niat yang hariannya? Nawaitu sauma ghadin, sahaja aku berpuasa pada besok hari, an adai fardi syahri Ramadan, mengerjakan puasa pada bulan Ramadan, hadhihi sanah, pada tahun ini, lillahi ta'ala. Ustaz baca secara panjang, secara sempurna. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Itu berkaitan dengan niat. Di dalam pengertian yang kita sebutkan tadi ialah puasa ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa itu perkara-perkara yang membatalkan puasa? Okey, kita tengok di sini. Secara ringkasnya kita tengok pada peta ni lah. Pada peta ni, yang pertama sekali ialah memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Kita tengok di sini, memasukkan sesuatu ke dalam rongga memberi erti yang banyak, seperti makan, minum, atau memasukkan sesuatu ke dalam hidung sehingga ke jauf, iaitu ke pertengahan hidung ini atau telinga sampai ke dalam, dan beberapa rongga yang lain, maka hukumnya batallah puasa kita. Maka makan, minum, korek hidung ini pun batal jika masuknya melebihi daripada sehingga dia dah terlalu dalam. Kalau sekadar kat luar-luar tu, insya-Allah masih tidak membatalkan puasa kita. Okey, yang kedua kita lihat dalam sini ialah gila. Gila walaupun sebentar, dia hilang ingatan, maka ketika itu batallah puasa dia. Yang ketiga, melahirkan anak. Bagi seorang perempuan yang mengandung
Ketika bila dia melahirkan anak, ketika itu dia berpuasa, maka ketika itu batallah puasa dia. Seterusnya juga untuk orang perempuan, keluar haid atau nifas. Haid adalah darah bulanan yang keluar daripada perempuan, manakala nifas adalah darah yang keluar daripada perempuan yang melahirkan anak. Seterusnya kita lihat lagi muntah dengan sengaja. Kita sengaja memuntahkan, tak kira muntah tu keluar apa, kita jolok ke, kita memuntahkan sesuatu, maka ketika itu batallah puasa. Tanpa sengaja, maka ia tidak membatalkan puasa. Kita boleh meneruskan puasa dengan baik. Seterusnya mengeluarkan air mani dengan sengaja. Bagi lelaki atau perempuan, mereka mengeluarkan air mani dengan sengaja, maka hukumnya membatalkan puasa. Jika tak sengaja dia tidur, tiba-tiba dia bermimpi, seterusnya keluar air mani, maka ketika itu puasanya masih belum batal. Seterusnya pensan sepanjang hari. Pensan sepanjang hari boleh membatalkan puasa. Kalau pensan sekejap-sekejap itu, sekejap je dalam tempoh 1-2 minit, maka masih boleh meneruskan puasanya. Baik, seterusnya bersetubuh pada siang hari bagi suami isteri lah. Maka perkara ini boleh membatalkan puasa. Bahkan ada hukum-hukum tertentu yang perlu dilaksanakan oleh pasangan tersebut. Seterusnya yang terakhir yang ada yang Ustaz nak sebutkan pada hari ini secara ringkasnya ialah murtad. Murtad maknanya keluar seseorang itu daripada agama Islam. Maka dengan keluarnya dia daripada Islam, murtadnya dia, puasa yang dia sedang laksanakan juga terbatal. Jadi insya-Allah anak-anak, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada bulan Ramadan ini kita sama-sama berazam untuk melaksanakan ibadah puasa dengan cara yang terbaik dan meningkatkan dengan amalan-amalan yang banyak diceritakan oleh ustaz-ustaz, para ulama kita, baca Al-Quran, qiyamul lail, dan lain-lain lagi. Jadi setakat itu sahaja perkongsian daripada Ustaz. Moga-moga puasa yang bakal kita akan hadapi dalam tempoh 1 minggu akan datang memberi manfaat yang besar untuk hidup kita pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.